Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ahbabana al-kiram, hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, warga sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita kembali pada siri kali ini membahaskan kitab Syu'abil Iman. Kita membahaskan kitab ini, Syu'ab al-Iman, yang ia adalah mukhtasar, ringkasan daripada kitab yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan kitab mukhtasarnya itu, ringkasannya itu dikarang oleh Al-Syaikh Abi Qasim Umar bin Abdul Rahman Al-Qazwini Al-Syafi'i radhiyallahu an. Maka alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kita yang sebelum ini, pada siri yang sebelum ini, kita telah sebut tentang Syu'abil Iman. Kita telah sebut satu hadis yang warid tentang Syu'ab al-Iman, tentang cabang-cabang iman. Sebagaimana warid dalam hadis, al-iman bid'un wa sittuna atau bid'un wa sab'una syu'batan. Kita telah terangkan hadis ini pada pertemuan kita yang sebelum ini. Dan kita telah sebut makna Syu'ab al-Iman itu ialah ajza'ul iman, cabang-cabang bagi iman. Dan pada pertemuan yang sebelum ini, kita juga telah sebut bahawa setinggi-tinggi cabang iman tersebut dan seafdal-afdalnya ialah ucapan La ilaha illallah. Dan kita telah bahaskan pada pertemuan kita sebelum ini tentang serendah-rendah iman, imatatul adza min anit tariq, yakni menghilangkan perkara yang mengganggu di jalanan. Dan pada pertemuan yang sebelum ini, dengan ringkas kita telah sebut tentang makna La ilaha illallah, yang ia merupakan kalimah at-tauhid. Dan kita telah sebut bagi ahli sunnati wal jamaah ada dua makna bagi La ilaha illallah. Yang pertama iaitulah La khaliqa illallah, tiada sesiapa yang menciptakan sesuatu daripada tiada kepada ada melainkan Allah. Dan makna yang kedua, La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Yakni tidak ada yang ditundukkan kepadanya dengan setinggi-tinggi ketundukan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah menyebut, apabila kita membahaskan hadis ini pada pertemuan kita yang sebelum ini, kita telah sebut tentang al-haya, iaitulah sifat malu, rasa malu, yang ia merupakan cabang yang pertengahan di antara cabang-cabang iman. Dan kita telah sebut bahawa malu ini dalam dibahaskan oleh para ulama kita berdasarkan syarak. Ada yang malu yang dipuji, mamduh, dan ada malu yang dikeji oleh syarak. Ada malu yang dipuji oleh syarak, ada malu yang dikeji oleh syarak. Kemudian setelah perbahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Imam Al-Qazwini yang merupakan peringkas yang membuat ringkasan kepada kitab Syu'abil Iman, dia telah menyebutkan sanadnya di dalam kitab ini kepada Imam Al-Baihaqi
bagi kitab Syu'abil Iman, setelah dia sebut sanad ini, dia telah sebut, kalau kita buka, kalau tuan-tuan ada kitab ini, mengikut cetakan yang saya ada di sini, pada halaman yang ke-7, Imam Al-Qazwini dia kata, Al-awwalu al-imanu billahi azza wa jal liqawlihi ta'ala wal mu'minun kullun amana billah wa liqawlihi ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. ثم ساق فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صحيح مسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. Jadi kalau saya bagi ringkasan sedikit kepada apa yang dia sebut di sini, dia kata pertama sekali apabila dia menyebut tentang cabang-cabang iman, kata Imam Al-Qazwini, iaitu beriman kepada Allah Ta'ala. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wal mu'minun kullun amana billah. Orang-orang yang beriman, setiap mereka itu beriman kepada Allah. Ini mafhum daripadanya. Dan juga berdasarkan firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu meyakini tentang adanya Allah Ta'ala. Kemudian Imam Baihaqi dia telah sebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, yang ia disepakati di dalam dua sahih, Sahih Bukhari dan juga disebut juga dalam Sahih Muslim, hadis umirtu an uqatilan nas, saya diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka menyebut la ilaha illallah. Dan sabda Rasulullah, faman qala la ilaha illallah, dan barang sesiapa yang menyebut la ilaha illallah, maka faqad asama minni nafsahu, orang ini dia telah memelihara dirinya daripadaku, hartanya, illa bihaqqihi, melainkan dengan hak Islam, wa hisabuhu ala Allah, dan hisabnya ke atas Allah. Dan juga Imam Al-Baihaqi telah menyebut sebuah hadis yang ia hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang ia sebenarnya terdapat dalam hadis Sahih Muslim. Disebut hadis itu, man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang meninggal dunia dan dia mengetahui, meyakini bahawa tiada yang berhak disembah melainkan Allah, maka dia masuk di dalam syurga. Maka apabila kita, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita lihat perbahasan ini pada halaman yang ke-7 dan ke-8 bagi kitab Mukhtasar Syu'abil Iman ini, pengarang kitab dia telah menyebut Imam Al-Baihaqi, di awal dia menerangkan tentang cabang-cabang iman, sebagaimana juga disebut oleh Imam Al-Qazwini. Dia menyebut bahawa yang pertama bagi cabang iman itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini persoalannya, kenapa beriman kepada Allah Taala itu cabang yang pertama? Kenapakah cabang yang mula-mula sekali, cabang yang tertinggi lah, yang perlu didahulukan daripada yang lain, ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawapannya ialah kerana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ia adalah seafdal amalan, seafdal pekerjaan hati yang dilakukan oleh manusia. Pekerjaan hati yang paling afdal
itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah, dan ini dibuktikan dengan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mal al-imanu billahi wa rasulih, al-imanu billahi wa rasulih. Seafdal amalan imanum billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka berdasarkan hadis ini, seafdal, perkara yang paling afdal ialah iman. Oleh kerana itu, pengarang kitab ini, Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i dan juga Imam Al-Baihaqi, mereka menjelaskan bahawa cabang pertama bagi iman dalam perbahasan Syu'abil Iman, kita membahaskan kitab Syu'abil Iman, maka itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu, apabila kita membahaskan tentang iman itu sendiri, sukacitanya kita membahaskan ianya juga dari sudut bahasa. Kerana kalimah iman ini ia adalah kalimah yang berbahasa Arab. Maka kalimah iman ini maknanya dari sudut bahasa Arab ialah at-tasdiq. Dari sudut lughah, dari sudut terminologi, dari sudut bahasa Arab itu, kalimah iman ini maknanya membenarkan, mempercayai. Itu maknanya dari sudut bahasanya. Dari sudut bahasa Arabnya macam itu. Bila orang Arab dia kata amana bi kadza, maknanya dia, orang itu, dia mempercayai perkara tersebut. Amana bi kadza maknanya dia mempercayai perkara tersebut. Ini adalah makna iman dari sudut bahasa Arab. Semata-mata percaya itu disebut iman dalam bahasa Arab. Dan ini sebenarnya dari sudut bahasa ini juga dinyatakan makna yang macam ini di dalam Al-Quran. Apabila menyebut bahawa saudara-saudara Yusuf alaihi salatu wassalam, bila mereka berinteraksi dengan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, mereka kata wa ma anta bimu'minil lana. Bila saudara-saudara Yusuf itu kata kepada ayahanda mereka Yaqub alaihi salatu wassalam, wa ma anta bimu'minil lana, maknanya di sini wa ma anta bimusaddiqin lana, maknanya kamu wahai Yaqub tidak mempercayai cerita yang telah kami ceritakan kepada kamu. Ini dari sudut maknanya, dari sudut bahasa Arab itu sendiri itulah. Dan ada syahid ataupun ada makna ini juga dari sudut bahasa itu disebut juga dalam Al-Quran. Ini kita membahaskan dari sudut terminologi, dari sudut bahasa Arab itu sendiri. Adapun dari sudut syarak yang kita bahaskan, dari sudut syarak, iman maknanya iman yang khusus, maknanya maknanya tasdiqun makhsus, maknanya seseorang itu dia mempercayai kepercayaan yang khusus, keyakinan yang khusus dengan apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sebahagian ulama kata at-tasdiqu bimakna syahadataini. Sebahagian ulama mereka kata makna iman itu ialah mempercayai dengan makna dua kalimah syahadah. Jadi sebahagian ulama mengatakan makna iman itu sendiri dari sudut neraca syarak, dari sudut syarak itu ialah mempercayai makna bagi dua kalimah syahadah. Dan iman ini, saudara dan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, warga sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, iman ini yazidu wa yanqusu. Dia boleh bertambah daripada asal iman itu dan boleh berkurang. Bertambah itu maksudnya bertambah daripada bertambah asal iman tu boleh bertambah, yakni dengan dia buat taat. Bila seseorang itu dia solat, dia rajin buat solat yang nawafil, yang sunat, dia rajin buat solat tahajud,
dia rajin baca Al-Quran, dia hadir majlis ilmu, dia dia buat sedekah, dia buat ketaatan, maka iman itu bertambah. Bertambah yakni iman tu jadi kuat. Naam, iman tu daripada asal iman itu dia boleh bertambah. Dan iman tu dia boleh berkurangan, tapi tidak kurang daripada asal iman. Iaitu berkurangan disebabkan oleh maksiat, disebabkan oleh dosa. Bila orang itu dia buat dosa, maka iman dia itu dia boleh jadi lemah, jadi tak kuat. Jadi boleh kita sebut sebagai yang kusu, iman tu berkurangan. Iman boleh berkurangan dengan apa? Dengan buat dosa. Bila seseorang tu minum arak, seseorang tu terlibat dengan dosa zina, seseorang itu dia tinggalkan salat, dia buat dosa, maka imannya jadi berkurangan. Iman itu dia bertambah dengan melakukan ketaatan, dan dia boleh jadi berkurangan dengan seseorang itu melakukan dosa. Iman. Dan ini seperti dan ini juga tentang iman juga warid dalam Al-Quran, warid dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang makna iman. Maka baginda Rasulullah menjawab kepada Jibril, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman ialah seseorang itu dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitab yang diturunkannya, rasul-rasulnya, beriman dengan hari qiyamah, beriman dengan takdir Allah yang baik itu, yang baik dan yang buruk. Kedua-duanya berlaku dengan ciptaan dan takdirnya. Maka maka iman itu maknanya tasdiq, dengan mempercayai kepercayaan yang khusus dengan apa yang didatangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itu iman. Adapun amalan itu yang ada di bahagian batin, dalaman. Adapun amalan lahiriah itu adalah menunjukkan kesempurnaan iman. Dari sudut bila dia buat amalan-amalan yang berbentuk lahiriah, yang berbentuk zahir lahiriah, maka amalan-amalan itu yang dibuat oleh dia itu menunjukkan kesempurnaan iman. Bukan maknanya amalan itu dia menunjukkan terhasilnya iman. Maka kalau seseorang itu dia, misal contoh, seseorang itu dia meyakini Allah Ta'ala itu Esa, dan dia tidak menyerupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makhluknya. Dia mempercayai sebulat hatinya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan dia setelah itu dia tidak ada buat perkara-perkara yang lebih daripada itu, melainkan dia mengucap dua kalimah syahadah untuk memeluk Islam. Kalau sekiranya dia seorang yang kafir, kalau sebelumnya dia seorang yang kafir, dia peluk Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah, dan setelah itu dia tak buat apa-apa. Dia tak solat lagi, dia tak puasa lagi, dia tak buat amalan-amalan yang bawa dia kepada kekufuran juga. Dia tak buat sesuatu perkara yang menjatuhkan dia di dalam kekufuran. Seperti dia tak pijak Al-Quran, kerana pijak Al-Quran tu jatuh dalam kekufuran. Ataupun dia tak mencampakkan mushaf ke tempat yang kotor, ke tong sampah. Dia tak buat ini. Dia meninggalkan segala perkara yang menyebabkan seseorang tu jatuh dalam kekufuran. Cuma barangkali lelaki ini dia mungkin tidak, dia ada pada amalan-amalannya yang cuai, dia tak buat. Maka orang ini kita kata asal iman dia itu masih ada di dalam hatinya. Orang ini kita boleh kata orang ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asal iman itu dipanggil at-tasdiq. Iman ini yang kita maksudkan ialah al-iman
al-i'tiqad ini masih ada di dalam hatinya, masih ada di dalam hati seseorang tersebut. Jadi kalau orang itu dia jatuh di dalam dosa, kita tidak boleh kata orang Muslim yang dia jatuh di dalam dosa, tak boleh kita kata dia tidak beriman, sebab itu dia buat dosa. Tak boleh kita cakap macam itu. Orang ini dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu makna bila kita sebut tentang maknanya iman. Manakala suka saya sebut di sini, apabila kita sebut tentang makna iman, kita juga perlu tahu makna Islam. Islam dari sudut maknanya ialah al-inqiyad. Seseorang itu dia mematuhi. Mematuhi. Itu maknanya Islam. Dari sudut syarak, inqiyadun maksus bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bin nutqi bisyahadatain. Apabila kita sebut Islam, Islam maknanya seseorang itu dia menundukkan dirinya, dia mematuhkan dirinya secara khusus dengan apa yang didatangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dia mengucapkan dua kalimah syahadah. Itu maknanya Islam. Jadi sebenarnya kalau kita lihat perbahasan para ulama bila menerangkan tentang iman dan juga Islam, yang iman itu bahagiannya di dalam batin, mana Islam itu di bahagian zahirnya, maka kedua-dua ini mutalaziman, saling berselari di antara satu dengan yang lain. Iman dan Islam itu mutalaziman, saling sejajar, selari di antara satu dengan yang lain. Okey, apa maknanya? Islam dan iman itu saling sejajar di antara satu dengan yang lain. Maknanya di sini kita tidak boleh kata bahawa seorang Muslim itu dia bukan mukmin. Seperti mana kita tidak boleh kata seorang mukmin itu dia bukan Muslim. Tak boleh. Kerana kalau orang itu dia Muslim, itu dia mukmin juga. Kalau sekiranya orang itu mukmin, dia Muslim juga. Maka tidak betul kalau kita menyatakan tentang seorang Muslim, orang ini Muslim tapi dia bukan mukmin. Kita tak boleh kata orang itu dia mukmin dan dia bukan Muslim. Tak boleh. Kerana Islam dan iman itu mutalaziman. Dan Imam Abu Hanifah radhiyallahu an menyatakan ini. Imam Abu Hanifah radhiyallahu an kata iman dan Islam itu mutalaziman, saling selari, saling sejajar dan berselari di antara kedua-duanya, kabahri ma'al batan, seperti seperti belakang dan perut. Macam mana belakang dan perut? Tidak ada belakang tanpa perut dan perut tanpa belakang. Maka begitulah Islam dan juga iman. Ini dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Maka tidak sah satu daripada keduanya tanpa yang lain. So tidak boleh, tak sah Islam tanpa iman dan tidak sah iman tanpa Islam. Kerana kedua-dua ini mutalaziman. Kedua-dua ini adalah perkara yang selari, sejajar. Maka mengucapkan dua kalimah syahadah, kalau seseorang tu dia ucap dua kalimah syahadah, dia bukan Islam, dia mengucap dua kalimah syahadah, tetapi dia tidak mempercayainya apa yang dia ucapkan. Dia tak mempercayainya tentang Allah Ta'ala itu tiada Tuhan yang disembah melainkannya, dan Muhammad itu pesuruhnya. Dia sebut dengan lidahnya, tetapi dia tak meyakininya di dalam hatinya. Maka ini tidak diterima, tidak cukup. Mesti seseorang itu dia meyakini makna dua kalimah syahadah dan dia mengucapkan dua kalimah syahadah. Dia mengucapkan dua kalimah syahadah. Mesti dua perkara ini berlaku, baru sah keislaman orang kafir itu. Kerana ini disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah
wa anni rasulullah. Aku diperintahkan supaya memerangi manusia. Aku memerintahkan supaya memerangi manusia sehingga manusia itu yang kafir mengucapkan dua kalimah syahadah, sehingga mereka bersaksi bahawa tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Maka berdasarkan hadis ini, kepercayaan di dalam hati dengan makna dua kalimah syahadah tidak cukup, melainkan sehingga orang itu dia menuturkan dua kalimah syahadah untuk memeluk agama Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutuskan seorang sahabat namanya Muaz bin Jabal ke negara Yaman. Lalu Nabi kata kepada dia, innaka ta'ti yawman ahlal kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau kamu datang kepada kamu seorang ahlul kitab, orang kafir, Yahudi atau Nasrani, datang kepada kamu, maka ajaklah mereka supaya mereka mengucap dua kalimah syahadah. Maknanya mesti seseorang itu dia ucap dua kalimah syahadah untuk memeluk agama Islam. Ini Badruddin Al-Aini Al-Hanafi, dia sebut, setelah dia sebut hadis ini, dia kata wa yustafadu minal hadis annahu la yahkumu bi islamil kafir illa bin nutqi bis syahadatain. Diambil istifadah ataupun diambil faedah manfaat daripada hadis yang telah kita nyatakan, yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Ibnu Abbas tadi. Ianya diambil daripadanya bahawa tidak dihukumkan orang kafir itu dengan Islam melainkan setelah dia ucap dua kalimah syahadah. Kalau orang kafir itu beriman di dalam hatinya dengan makna dua kalimah syahadah, tapi dia enggan untuk ucap dua kalimah syahadah, dihukumkan dia kafir, tidak dikira dia muslim. Orang yang kafir walaupun dia beriman dalam hatinya dengan makna dua kalimah syahadah, sehingga mati dia tidak ucapkan dua kalimah syahadah, dia kekal dalam neraka selama-lama. Kekal dalam neraka selama-lama. Tidak sah Islamnya. Ini dinyatakan oleh Badruddin Al-Aini. Dinyatakan oleh Imam Al-Badruddin Al-Aini ketika dia syarahkan isu ini. Kemudian, satu perkara penting apabila kita membahaskan tentang ini, kita hendaklah ketahui bahawa iman dan Islam iman dan Islam itu daripada orang kafir. Orang kafir tidak, kita hendaklah ketahui bahawa tidak akan diterima sekali-kali amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang saleh dilakukan oleh seseorang itu tanpa dia mengucapkan dua kalimah syahadah. Orang kafir kalau sekiranya dia buat baik pun, dia tolong kucing misal contoh, baik. Hatta kalau dia salat ke, kalau dia cuba nak puasa ke, dia buat amalan-amalan yang zahirnya baik. Dia buat gambaran-gambaran salat, dia buat gambaran, kita panggil gambaran lah sebab dia kafir. Maka dia menggambarkan salat, dia menggambarkan puasa, dia menggambarkan amalan-amalan yang disebut baik. Maka tidak akan diterima daripada mereka, melainkan mereka ucap dua kalimah syahadah. Baru kalau dia mengucap dua kalimah syahadah, baru diterima amalan-amalan yang saleh. Iaitu dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memeluk agama Islam dengan apa? Kalau orang Islam, dia mahu peluk Islam. Orang yang bukan Islam, orang kafir, dia nak mahu peluk Islam. Dengan lafaz, memeluk Islam dengan dua kalimah syahadah. Dengan lafaz apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan lafaz ini, atau dengan makna yang seperti kedua kalimah syahadah tersebut, atau maknanya atau yang memberi makna dua kalimah syahadah. Misal contoh, boleh tak semestinya lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini sahaja, nak peluk Islam dengan lafaz ini sahaja. Tak, bukan ini sahaja. Boleh juga dengan makna yang seerti dengan kedua-dua itu.
dengan dua kalimah syahadah tersebut. Misal contoh la ilaha illallah Abul Qasim Rasulullah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Abul Qasim. Abul Qasim tu Nabi Muhammad. Ayah kepada Qasim itu Nabi Muhammad kita. Dia adalah utusan Allah. Abul Qasim Rasulullah. Abu Qasim utusan Allah. Itu sah. Kalau dia cakap macam itu sah. Mungkin ada orang kan dia tidak boleh sebut kalimah Muhammad dengan betul. Kerana kata fuqaha, kalau sekiranya orang kafir dia tidak bagus dalam menuturkan huruf ha pedas. Kalimah Muhammad yang kita patut sebut ialah dengan ha. Muhammad, bukan dengan huruf ha. Bukan dengan huruf ha, dengan dia kata Muhammad. Macam sebahagian orang-orang yang jahil sebut, dia sebut Muhammad. So bila orang itu dia nak peluk Islam, pastikan dia boleh sebut huruf ha. Kalau kamu dapati dia tak boleh sebut huruf ha, Muhammad, maka kamu beri gantian baginya Abu Qasim Rasulullah, misal contoh. Itu boleh, kerana Abu Qasim itu maknanya Rasulullah, itu maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau juga dengan kalimah yang lain. Misal contoh dia kata la ilaha illar rahman. Mungkin kita dapati ada orang yang dia tak boleh sebut kalimah Allah. Lidah dia keras, tak boleh sebut kalimah Allah. So di sini dia boleh kata la ilaha illar rahman Muhammadun Nabiyullah. Boleh juga. Kalau dia kata Muhammad Rasulullah, dia nak kata Muhammad Nabiyullah, sah juga. Sah juga. Ini yang kita maksudkan dengan makna kedua-dua kalimah syahadah. Bukan dengan lafaz itu ataupun dengan lafaz yang seerti dengannya. Atau dia boleh juga kata, misal contoh, la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta melainkan Allah. Ahmadur Rasulullah. Ahmad itu Rasulullah. Ahmad itu nama bagi Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sebut lafaz ini juga boleh diterima, kerana ianya memberi makna dua kalimah syahadah. Hatta kata para ulama, sekiranya dia mahu peluk Islam walaupun dengan bukan bahasa Arab, kalau dia tak masuk Islam dengan bahasa Arab pun tak apa. Kalau dia guna bahasa yang lain daripada bahasa Arab pun boleh juga. Tak disyaratkan dengan bahasa Arab. Jadi para fuqaha mengatakan tak disyaratkan bagi seseorang itu peluk Islam dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Tak disyaratkan dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab pun boleh, ataupun dengan selain bahasa Arab pun boleh. Tak disyaratkan. Hanya dia peluk Islam itu dengan bahasa Arab. Walaupun orang itu dia telah belajar bahasa Arab, dia dah fasih sebut bahasa Arab, mungkin dia boleh bercakap dalam bahasa Arab. Pun begitu dia nak peluk Islam dengan selain bahasa Arab, boleh, sah. Dan ini dinyatakan oleh Imam Syamsuddin Ar-Ramli dalam kitab Syarah Minhaj At-Talibin, yang ia adalah bagi kitab Nihayatul Muhtaj, kitab dia yang Nihayatul Muhtaj. Dia telah sebut bahawa seseorang itu kalau dia memeluk Islam dengan bahasa yang bukan Arab, walaupun dia boleh bertutur dengan baik dalam bahasa Arab, sah keislamannya. Sah keislamannya. Dan ini dinyatakan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, dikarang oleh seorang ulama yang dipanggil namanya dengan Syafi'i As-Saghir. Syafi'i As-Saghir. Dia dikenali, dinobatkan dengan nama Syafi'i yang kecil. Ini seorang ulama namanya Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli. Dia kata sah kalau kiranya kita memeluk Islam, seseorang itu yang kafir peluk Islam dengan selain daripada bahasa Arab. Tak disyaratkan dengan bahasa Arab. Dan juga tidak disyaratkan dengan lafaz asyhadu. Kan kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebenarnya kalimah asyhadu itu yang dalam bahasa Melayu kita terjemahkan dengan saya bersaksi, kan. Jadi kalimah asyhadu dalam bahasa Arab itu kalau kita tak datangkan, kita hazafkan, kita tak sebut bila nak seseorang tu dia tak sebut bila dia nak peluk Islam, sah.
Tak disyaratkan kalimah asyhadu itu didatangkan. Tak disyaratkan. Kalau dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cukup. Memadai untuk dia memeluk Islam dengannya. Tetapi kalimah asyhadu itu ada keistimewaannya dan dia lebih kuat. Dia merangkumi 3 makna. Iaitu bila seseorang tu kata asyhadu, dia maksud di situ a'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu. Saya meyakini, saya mengetahui 2 kalimah syahadah, saya meyakini 2 kalimah syahadah, dan saya menuturkan 2 kalimah syahadah. So kalimah asyhadu itu dia kuat daripada kalimah yang lain, lebih kuat kerana ianya terrangkum dalam kalimah asyhadu itu 3 elemen, 3 makna yang besar di dalam, yang ia merupakan syarat bagi 2 kalimah syahadah, iaitu saya mengetahui makna 2 kalimah syahadah, saya meyakini 2 kalimah syahadah, dan saya menuturkan 2 kalimah syahadah. Jadi kalau orang itu dia datangkan bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, lafaz asyhadu, itu lebih kuat. Itu lebih kuat. Kemudian amalan seseorang itu, seseorang itu amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan sekiranya dia, bila dia peluk Islam, maka amalan-amalan yang dia lakukan itu setelah dia peluk Islam diangkat oleh Allah Ta'ala, diterima oleh Allah Ta'ala, ada pahala baginya bila dia buat itu dengan ikhlas. Tetapi di sini kalau seseorang itu dia tanpa, dia tak ada iman dan Islam, walaupun dia melakukan amalan-amalan yang salih, dia penat melakukan gambaran-gambaran puasa, dia merupakan salat. Istilah ini merujuk kepada orang yang dia kafir, dia salat puasa. Jadi dia ni disebut sebagai orang yang menggambarkan puasa, menggambarkan salat. So tak diterima daripada mereka itu amalan-amalan kebaikan yang mereka buat. Hingga ulama kata yut'imuhullahu wa yusqihi. Di dunia ini Allah Ta'ala bagi makan kepada mereka kerana mereka ada buat baik di dunia ini. Mungkin dia tolong kucing, dia ada buat baik kepada ibu bapa mereka, maka diberi makan kepada mereka di dunia ini, diberi minum kepada mereka di dunia ini. Tetapi di hari akhirat tidak ada balasan bagi orang yang kafir yang tak memeluk Islam, melainkan neraka yang mereka kekal selama-lama di dalam neraka. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Allah Ta'ala menyebut hal ini dalam Al-Quran. Orang-orang yang melakukan amalan yang salih, sama ada daripada lelaki atau perempuan, disyaratkan mesti dia beriman. Seterusnya mereka ini di hari kiamat dimasukkan ke dalam syurga. Mereka tidak akan dizalimi walaupun sedikit. Naqir di sini satu istilah, rujuk kepada satu titik, satu bentuk titik yang terdapat pada kepala buah kurma. Biji kurma tu ada di situ titik. Titik itu disebut nawa. Walaupun sebesar itu, sedikit itu, sekecil itu, sangat kecil titik tersebut, Allah Ta'ala tidak akan menzalimi hambanya walaupun sedikit an-naqir tersebut. Maknanya Allah Ta'ala tidak akan menzalimi hambanya. Maka setelah ini kita kena mengetahui juga, bila membahaskan tentang 2 kalimah syahadah ini, memadai seseorang itu sah keislamannya dia mengucapkan 2 kalimah syahadah sekali dalam umur hidupnya. Ini kita menceritakan tentang orang kafir. Orang kafir cukup untuk dia ucap 2 kalimah syahadah sehingga dia jadi Muslim, dengan meyakini makna 2 kalimah syahadah.
sekali dalam seumur hidupnya, dan kekal kewajipan itu setelah dia memeluk Islam, untuk dia tuturkan dua kalimah syahadah hanya di dalam salat. Dalam salat ini kenapa? Kerana mengikut mazhab Syafi'i, seseorang dan mengikut mazhab Syafi'i tidak sah salat dengan tanpa dua kalimah syahadah. Kalau kerana syahadah ini, ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu satu daripada tasyahud, satu bahagian daripada tasyahud al-akhir, tasyahud al-akhir. Jadi kalau kiranya tak dibaca ini, tidak sah rukun ini. Maka kekal setelah dia peluk Islam, orang kafir itu peluk Islam dengan dua kalimah syahadah sekali sahaja dalam umur hidupnya. Setelah itu dia salat, dan wajib dia datangkan dua kalimah syahadah itu di dalam salat untuk mengabsahkan salat, untuk jadikan salat dia itu sah. Untuk jadikan salat dia itu sah. Adapun kalau orang itu dia ini kita bahas, ini perbahasan kita rujuk kepada orang yang dia bukan Islam, kemudian dia mahu peluk dalam agama Islam. Kita membahaskan tentang mereka ini. Maka untuk kita hukumkan seseorang itu dengan Islam, mestilah dia meyakini makna dua kalimah syahadah dan dia ucapkan dua kalimah syahadah tersebut. Dan di sini para ulama kita ahli sunnati wal jamaah menyebut tentang kalau sekiranya seseorang itu dia lahir dalam keluarga yang Islam, misal contoh ayahnya Muslim, ibunya misal contoh Muslim, dia dilahirkan dalam keluarga Muslim, maka dia dihukumkan sebagai Muslim. Misal contoh ayah dia itu Muslim, misal contoh ibunya itu Muslimah, ataupun datuknya Muslim, ataupun neneknya Muslimah, misal contoh. Dan orang ini dia meyakini dua kalimah syahadah, orang ini meyakini dua kalimah syahadah, maka seseorang itu dihukumkan Islam, walaupun dia tak ucap dua kalimah syahadah, walaupun orang itu dia tak mengucapkan dua kalimah syahadah dan tak mengucapkan dua kalimah syahadah, dia dihukumkan Islam bitab'iyah, kerana ikut kepada bapanya yang Islam, ataupun pada ibunya yang Islam, ataupun pada datuknya yang Islam, ataupun pada neneknya yang Islam. Ini disebut sebagai dia Islam bitab'iyah, dengan mengikut ayahnya, bapanya, ibunya ataupun neneknya. Maka kita bermuamalat dengannya dengan muamalat orang-orang Islam, bermuamalat dengannya dengan muamalat Islam, dan tak disyaratkan orang yang macam ini mengucapkan dua kalimah syahadah kerana dia Muslim. Tak disyaratkan dia mengucapkan dua kalimah syahadah. Jadi insya-Allah perbahasan kita ini tentang iman kepada Allah dan Rasul. Insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahaskan tentang syu'batus tsaniyah, cabang iman yang kedua. Jadi pada hari ini insya-Allah dengan ringkas kita telah sedikit sebanyak berkongsi, memperbahaskan, membincangkan tentang cabang iman yang pertama, itulah iman kepada Allah, seperti mana dinyatakan oleh Imam Al-Qazwini dalam kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Insya-Allah kita akan sambung kitab ini pada pertemuan yang akan datang. Saya kira pada hari Ahad, di kuliah subuh kita, insya-Allah pada minggu yang ketiga. Insya-Allah harap semua yang hadir pada hari ini kita bertemu kembali pada minggu yang ketiga pada hari Ahad di waktu subuh. Insya-Allah kita dalam satu bulan itu dua kali, pada hari Khamis minggu kedua, dan juga pada hari Ahad minggu ketiga. Cuma hari Ahad itu di waktu subuh, daripada 6.30 sampai pukul 7 lebih. Jadi insya-Allah kita akan bertemu membahaskan kembali kitab yang kita panggil kitab turas, kitab ulama-ulama kita. So dalam bentuk yang sekarang ini kita akan bahaskan tentang
syu'abil iman, cabang-cabang iman. Sangat penting kita terutama di zaman ini mempelajari iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah untuk menjadikan dia sebagai perisai mempertahankan kita daripada anasir-anasir, daripada fahaman-fahaman, ancaman-ancaman yang boleh menjatuhkan, boleh menyebabkan seseorang itu jatuh dalam kesesatan, seterusnya jatuh di dalam kemurtadan ataupun dalam kesesatan. Dan begitulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita sampai di sini, kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.